Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So sekali lagi update terkini ya daripada Dewan Rakyat. So hari ini giliran Datuk Seri Muhammad Sabu ya untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan. Tapi kita lihat bagaimana Datuk Seri Muhammad Sabu tenang ya menjawab soalan-soalan ini, disertai dengan kelucuannya, tetapi tetap menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk menonton sendiri ya apa yang berlaku sebentar tadi di dalam Dewan Rakyat bersama dengan Datuk Seri Muhammad Sabu. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Datuk Sri Doris Sofia Anak Brody Sri Aman. Terima kasih Puan Yang Tua. Hari ini hari Selasa, banjir melanda di awal pagi. Soalan saya nombor 3, mohon jawapan Yang Berhormat Menteri. Pandai pantun. Seri Aman rasanya tak ada laut di kelilingan. Tapi wakil rakyat yang bertanggungjawab, dia bertanya demi kepentingan rakyat, tak kira di mana dia wakili. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Jabatan Perikanan Malaysia dan Jabatan Perikanan Laut Sarawak sentiasa melaksanakan pemantauan, pengawalan dan pengawasan bagi memastikan aktiviti penangkapan ikan di perairan negara dapat dikawal supaya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Bagi mengekang aktiviti penangkapan ikan yang berlebihan, DOF giat mengambil tindakan penguatkuasa di perairan negara bersama agensi penguatkuasa seperti APMM dan pasukan polis marin. Tindakan undang-undang dikenakan bagi kesalahan-kesalahan yang melanggar Akta Perikanan 1985. KPKM dan DOF juga sedang dalam proses pindaan Akta Perikanan 1985 untuk meningkat kadar hukuman agar lebih deteren bagi vessel penangkapan ikan tempatan yang menjalankan aktiviti pencerobohan. Bagi memastikan peralatan tangkapan yang digunakan tidak menjejaskan ekosistem perikanan, DOF telah menyenaraikan bubu naga sebagai peralatan larangan dalam peraturan-peraturan perikanan 1980 serta peraturan perikanan mengawal spesies ikan terancam 1999 yang berkuat kuasa 1 Mei 2024. Selain itu, plan transformasi Pukat Tunda di Zon B juga telah dilaksanakan bagi mengelak sumber perikanan daripada dieksploitasi secara berlebihan. Tukun tiruan dilabuhkan di kawasan yang tidak dibenarkan menunda, iaitu di bawah 5 batu nautika bagi menghalang pencerobohan Pukat Tunda. DOF telah menawarkan pinjaman mudah di bawah program pemodenan vessel dan mekanisasi tangkapan bagi membolehkan vessel diubah soy atau dinaik taraf supaya dapat beroperasi di zon C. Bagi mengawal bilangan vessel penangkapan ikan yang beroperasi di laut, pengeluaran lesen laut dipantau di bawah dasar pengeluaran lesen vessel telah dilaksanakan sejak tahun 1982. Dan kadar keperluan dikaji dari masa ke semasa untuk mengeluarkan lesen baru atau menahan atau menyekat pertambahan lesen. Terima kasih. Sri Aman. Puan Yang Tua, sebelum itu saya ingin minta izin untuk menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini untuk kita sama-sama mengalukan kehadiran pengiring dan pelajar sekolah daripada pekan ke Parlimen Malaysia pagi ini. Selamat datang. Yang Berhormat Menteri, terima kasih atas jawapan yang diberi, ringkas tapi padat. Dan sebelum itu juga saya ingin ucapkan selamat hari jadi untuk semalam Yang Berhormat Menteri. Jadi happy birthday lah. Jadi bagi mengurangkan kebergantungan kepada penangkapan ikan air laut yang berlebihan, apakah usaha ataupun inisiatif ekonomi alternatif
Saya pun ingin mengucapkan selamat hari jadi juga ya kepada Datuk Seri Muhammad Sabuh, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi kita akan sambung ya jawapan daripada Datuk Seri Muhammad Sabuh ya berkaitan dengan soalan-soalan yang dikemukakan ini. Jadi mari kita sambung video ini. Kerajaan untuk menyediakan latihan dan peluang ekonomi kepada nelayan yang terjejas seperti di bidang aquaculture atau sektor perikanan berasaskan teknologi tinggi. Terima kasih, Yang Menteri. Kami orang kampung tak pernah sambut hari jadi. Bila jadi Menteri Pertahanan dulu baru pertama kali saya disambut hari jadi. Sebab bapa kita kata umur kamu pokok kelapa ni. Hari beranak dia tanam. Pokok kelapa tu dah mati. Bermakna usia kita semakin lanjut. Bagi mengurangkan mengurangkan pergantungan kepada penangkapan ikan berlebihan, Kementerian Pertanian dan Kemajuan melalui Jabatan Perikanan Malaysia melaksanakan program latihan dan peluang ekonomi alternatif kepada nelayan terjejas. Program dan inisiatif yang dilaksanakan seperti program My Community Perikanan dan inisiatif rantaian nilai perikanan. Kepelbagaian aktiviti perikanan melalui program seperti aquaculture, industri asas tani, pemasaran produk, agropelancongan dan perikanan rekreasi termasuk bengkel enjin bot di Sarawak. Sarawak ni sekarang ini memang terkenal dengan pengeluaran ikan empura. Dan ikan yang dipanggil ikan darat ini dulu orang kurang makan. Tapi sekarang empura di antara ikan yang termahal. So ternakan ikan ini amat kita galakkan di Sarawak. Dan sebarang nak memulakan penternakan itu, kita akan cubalah sama ada kementerian atau pihak Jabatan Pertanian Sarawak akan bersama. Sebab ini adalah satu usaha aquaculture yang berkembang baik di Malaysia sekarang ini, dan aquaculture masuk ikan laut dan darat kita sudah dalam lengkungan mencapai SSR. Ini kerana sambutan daripada rakyat, terutama luar bandar dalam hal untuk menggiatkan aquaculture yang ditanya oleh Yang Berhormat tadi. Dan di Sarawak, ahli Parlimen adalah memberi galakan supaya ternakan aquaculture ni diperbesarkan lagi. Terima kasih. Kuala Kedah. Terima kasih kepada Puan Yang Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan jawapan yang panjang lebar berhubung dengan perikanan di laut dalam. Selain daripada perikanan di laut dalam, Kuala Kedah merasakan bahawa hidupan kerang-kerangan juga perlu diberikan perhatian. Dalam hal ini, Kuala Kedah ingin bertanyakan, apakah mekanisme mapan bagi memastikan kuantiti hidupan kerang-kerangan dapat dipertingkatkan, dikawal dan dipantau agar dapat menampung keperluan protein dan nutrisi berasaskan hidupan akuatik yang berada di dalam perairan negara. Sekian, terima kasih. Memang saya jangka hal nelayan ni Kuala Kedah akan bertanya. Sebab saya pun dulu ahli Parlimen Kuala Kedah, memang kita hadapi pengundi yang ramai di kalangan kaum nelayan. Memang kaum nelayan samping mereka menangkap ikan, mereka juga adalah berusaha dengan sokongan bantuan daripada kerajaan dengan berbagai agensi untuk mereka terlibat mengusahakan produk-produk ikan itu seperti fishball, keropok dan sebagainya. Dan ini kita ada agrobank yang sentiasa berusaha untuk membantu jika dapat mereka kemukakan satu plan perniagaan mereka atau usaha mereka yang boleh diyakini. Dan kita lihat di Kuala Kedah sekarang bukan hanya tumpu pada penangkapan ikan, juga produk daripada ikan itu berkembang dengan begitu baik. Dan kita harap wakil rakyat di situ lagi menekankan kepada rakyat, nelayan-nelayan supaya jangan bergantung
hanya nelayan pantai sahaja dan mereka hendaklah usaha membesarkan perniagaan mereka dengan insya-Allah sokongan termasuk ketua-ketua dalam pimpinan nelayan ini pun berada di Kuala Kedah dan pengurusi Persatuan Nelayan pun ada di Kuala Kedah. Oleh itu kita harap di kawasan itu akan menjadi contohlah pasal akan datang mengatasi di Perak dan sebagainya dalam hal by-product daripada hasil tangkapan ikan itu. Terima kasih atas pandangan Kuala Kedah. Saya jemput terima Tuan kasih, Haji Menteri. Muhammad Syahir bin Che Sulaiman Bacok. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Ada hang tuah, ada hang jebat. Moga ada tuah pada soalan nombor 4. Terima kasih. Yang berhormat Yang Alright, so itu dia sebentar tadi sahabat semua sesi soal jawab ya bersama dengan Menteri khususnya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Terbaik jawapan yang diberikan, jelas dan menjurus ya kepada soalan-soalan yang diberikan. Dan sebenarnya saya tertarik juga ya dengan ahli parlimen daripada pembangkang ini ya. Soalannya itu lebih menjurus ya kepada rakyat dan bukannya soalan-soalan yang berkisarkan politik ya semata-mata seperti mana soalan yang di awal pagi ini ya, soalan daripada ahli parlimen PAS dari Pasir Mas yang nampaknya ya soalan itu sebenarnya bukan menjurus kepada rakyat tetapi menjual nama rakyat. Kononnya rakyat tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan. Sedangkan negara kita ini negara undang-undang. Ya, Datuk Seri Perdana Menteri tidak seharusnya menggunakan kuasanya itu untuk kepentingan sendiri dengan sebarangan menyaman dan sebagainya. Dia kena ikut peraturan. Pihak polis membuat siasatan, SPRM sendiri pun telah membuat siasatan dan apabila siasatan itu selesai akan diserahkan kepada pihak peguam negara untuk tindakan selanjutnya. Sama ada ya kalau cukup bukti atau sebagainya akan disaman atau didakwa dan sebagainya. Ini prosesnya. Ya, bukan suruh orang gesa orang untuk pergi saman. Jadi sahabat semua terima kasih sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.